Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuition online Perlis Mengaji diteruskan lagi. Saya Cikgu Mazirah binti Muhammad akan mengendalikan kelas pada hari ini. Okay, tajuk kita hari ini ialah tajuk garis lurus, straight line, ya, tajuk tingkatan 4, ya, tajuk tingkatan 4. Jadi kita kena tahu kenapa kita belajar tajuk ini, ya. Jadi kita kena memahami dan menggunakan konsep kecerunan garis lurus, memahami konsep kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat kartes, memahami konsep pintasan, memahami dan menggunakan persamaan garis lurus, dan memahami dan menggunakan konsep garis lari. Jadi semua ni pelajar kena faham dan boleh guna apabila ditanya di dalam soalan atau dalam kehidupan seharian. Jadi cikgu akan pergi step by step, ya. Kita tengok memahami dan menggunakan konsep kecerunan garis lurus. Okey, kita nampak di sini AB ialah satu garis lurus. Okey, AB ialah satu garis lurus. Garisan yang merah ni ialah kita panggil jarak mencancang, dan garisan yang hijau ni ialah jarak mengufuk. Jadi untuk mencari kecerunan, ya, kecerunan, okey, bagi garis AB ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ya, itu ialah kecerunan yang biasa, ya, bagi satu garis lurus. Okey, jadi kita kena ingat juga kecerunan ni ada 2, iaitu kecerunan negatif apabila garis itu menurun, dan kecerunan positif apabila garis itu dia menaik, ya, menaik. Jadi pelajar kena ingatlah yang ni sebab nanti kita akan menjawab soalan-soalan kertas 1. Ya, kalau pelajar dapat yang ni mudah untuk kita menjawab soalan. Okey, seterusnya kita tengok memahami konsep kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat kartes. Jadi macam mana kita nak memahami kecerunan? Yang ini kita diberikan satu rumus, ya. Rumus ini terdapat di dalam soalan, ya, dalam kertas soalan muka surat 2, 3 dan 4. Okey, kecerunan contohnya cikgu tengok bagi kecerunan PQ. PQ, garis yang hijau ini. Maka kecerunan PQ kita ambil Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi untuk yang mana satu Y2, yang mana satu Y1 tak kisahlah, cuma kita kena tahu yang 4 dan 0 di sini ialah koordinat Y. Jadi kita ambil lah mana-mana, ya. Contoh cikgu ambil 4 tolak 0, 4 tolak 0, 0 tolak 5. 0 ni tolak 5 koordinat X, ya. Jadi kita akan dapat negatif 4/5. Jadi kecerunan dia negatif. Kenapa? Ya, kenapa kecerunan negatif? Garis itu menurun. Jadi kecerunan dia negatif. Baik, seterusnya kita tengok kalau kecerunan positif macam mana pula? Garis dia menaik macam ni. Ya, jadi garis bagi garis kecerunan garis PR. Macam mana kita nak kira dia? Macam tadi juga, ambil Y2 tolak Y1. Okey, kata kita ambil hal ni sebagai Y2, maka yang ini ialah Y1. Jadi 4 tolak 0.
4 tolak kosong. Kita ambil X2 tolak X1, kosong tolak negatif 3. Okey, jadi makanya dia akan jadi 4/3. Jadi kecurunan dia positif. Boleh ya? Jadi kecurunan positif. Jadi kita kena ingat ada dua kecurunan. Satu kecurunan negatif apabila garis itu menurun dan kecurunan positif apabila garis itu menaik. Okey ya. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita nak memahami konsep pintasan, ya. Konsep pintasan pula. Dalam tajuk ini kita ada pintasan. Apa dia pintasan? Iaitu kita ada paksi Y, kita ada paksi X. Apabila satu garis lurus memintas paksi Y, maka terbentuklah pintasan Y. Ya, pintasan Y bermakna atas garis atas paksi Y ini nilai X dia adalah kosong. Ya, nilai X adalah kosong. Okey, baik. Pelajar tengok balik pintasan X. Okey, pintasan X apa maknanya pula? Pintasan X bermakna apabila garis lurus itu memotong paksi X. Ya, dia memotong paksi X, maka terjadilah pintasan X. Apabila berlaku pintasan X, maka Y adalah sama dengan kosong. Ya. Pintasan X kalau sebelah sini maka X dia ialah positif. Ya, maka kalau sebelah sini dia ialah negatif. Ya, yang sebelah ni, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif lah. Okey. Pintasan Y ni tidak bermakna di sini saja dia pintas, ya. Dia boleh pintas atas sana, boleh pintas di mana-mana. Di atas paksi Y. Okey, itu ialah pintasan. Okey, seterusnya kita juga boleh mencari kecurunan PQ menggunakan pintasan Y dan pintasan X ataupun Y intercept, X intercept ni. Jadi kita tengok, jadi gradient dia kita boleh cari menggunakan pintasan Y atau pintasan X, ya. Jadi kita ambil di sini, bila berlaku pintasan Y, maka nilai X dia ialah kosong. Jadi pintasan Y ialah 4. Ya? Bila berlaku pintasan X, nilai Y dia ialah kosong, nilai X ialah seperti yang diberilah 5. Okey, jadi kita tengok maka negatif pintasan Y per pintasan X. Yang ini ialah rumus, ya, rumus. Jadi kita guna rumus lah, mudah. Jadi betul lah kita dapat ni. M sama dengan negatif 4/5 dan kecurunan dia ialah dia turun macam ni. Kecurunan dia negatif, ya. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok lagi apa lagi yang perlu kita tahu dalam tajuk ini, iaitu memahami dan menggunakan persamaan garis lurus. Okey. Setiap garis lurus yang diberi ini ada persamaannya. Macam mana kita nak cari persamaan garis lurus? Baik, ya. Jadi pelajar perlu menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Ini formula yang biasa kita guna ataupun rumus yang biasa. Y sama dengan MX tambah C. Apa dia Y? Kita kena tahu apakah Y. Kenapa M? Kenapa X? Ya. Jadi kita tahu, kita kena cari. Okey, koordinat Y. Y ini mewakili koordinat Y. Mana-manalah koordinat Y yang diberi, ya. Okey, kalau kita ambil Y dia koordinat dia di sini, maka X kena ambil di sini. Tak boleh ambil Y sini, X sini, tak boleh, ya. Jadi kena ambil satu saja. Okey. Jadi yang ini ialah koordinat Y. Yang M mewakili kecerunan. Kecerunan. X ialah koordinat X, ya, koordinat X, dan C ialah pintasan Y. Ya, C ialah pintasan Y di sini. Pintas di sini itu ialah nilai C. Okey, jadi cikgu ulang, ya. Y ialah koordinat Y, M kecerunan, X koordinat X, dan C ialah pintasan Y. Boleh dah? Cikgu teruskan lagi. Baik, dalam subtopik untuk tajuk ini juga, ya, kita ada garis selari, ya, parallel line. Memahami dan menggunakan konsep garis selari.
Apa dia garis selari? Okey, garis selari ialah garis pada satah yang sama yang tidak akan bertemu dan berjarak sama antara satu sama lain. Ingat dia tidak akan bertemu. Tiada pertemuan antara mereka. Ya, ingat tu. Okey, baik. Jadi kena ingat. Apa yang kena ingat? Apabila garis itu ialah sama, kecerunannya, garis selari mempunyai kecerunan yang sama. Ya, garis selari mempunyai kecerunan yang sama. Tu pelajar kena ingat. Boleh ya? Jangan lupa pula. Okey. Okey. Okey, seterusnya cikgu teruskan lagi ya, cikgu teruskan lagi. Okey, untuk garis lurus, tajuk garis lurus ini terdapat dalam kertas 1. Biasanya dia ada 2 soalan berkaitan dengan pintasan, kecerunan, koordinat, garis selari. Ya. Dan ada juga garis lurus ini, garis lurus straight line ini ditanya dalam kertas 2 bahagian A. Ya, biasanya 5 markah. Apa yang pelajar kena tahu di sini? Persamaan garis lurus, kecerunan, pintasan X atau pintasan Y dan garis selari. Ini kebiasaannya. Ya, apa-apa pun pelajar kena menguasai tajuk ini dengan betul, barulah dapat menjawab soalan dengan markah penuh. Ya. Okey, baik. Okey, untuk kertas 1, cikgu akan bagi beberapa contoh ya soalan kertas 1. Okey, baik, kita tengok bagaimanakah cara untuk menjawab soalan kertas 1 untuk tajuk garis lurus straight line ini. Baik, ya. Okey, ini contoh soalan SPM. Ya. Which of the following graphs represent 2y plus 4x equal to 3? Jadi antara graf berikut yang manakah mewakili 2y tambah 4x sama dengan 3? Okey, ini ialah persamaan garis lurus. Tadi cikgu kata y sama dengan mx tambah c. Garis lurus mesti ditulis dalam y sama dengan mx tambah c. Tapi sekarang dibagi dalam ni. Adakah persamaan ini tidak benar? Okey, persamaan ini benar. Cuma pelajar kena permudahkan untuk mencari jawapan. Okey, ini ya cikgu dah tunjukkan jalan kira dia. Jadi mula-mula pelajar tulis 2y tambah 4x sama dengan 3. 2y. Kita pindahkan ya, 2y negatif 4x tambah 3. Okey, ni 4x tadi ni. Pergi sini. Jadi negatif 4x tambah 3. Jadi kita nak mencari y sama dengan mx tambah c. Jadi y sama dengan, okey, negatif setiap satu ni bahagi dengan 2 ni. Negatif 4 per 2 x tambah dengan 3 per 2. Jadi graf ini kita kena faham dalam tajuk ni cikgu dah bagi tahu tadi, kecerunan adalah negatif. Ya, bila kecerunan negatif, maka B dengan D kita tak boleh guna dah. B dengan D tak boleh diterima sebab kecerunan dia ialah positif. Okey, jadi kita abaikan dua jawapan ni. Ya, 2 pilihan jawapan yang ini. Maka tinggal 2 pilihan jawapan iaitu A dengan C. Apa pelajar nak buat? Tengok ke tengok pintasan dia. Pintasan dia. Jadi mana pintasan? Pintasan Y ataupun pintasan Y intercept iaitu 3 per 2. Jadi jangan pilih yang ni. Ni ialah 3. Kita nak pilih 3 per 2. Jadi jawapan dia ialah C. Jadi pelajar untuk menjawab kertas 1 masa ialah lebih kurang 1.1875 minit je. Iaitu tidak sampai pun 2 minit untuk satu soalan. Jadi pelajar kena betul-betul mahir. Pelajarilah teknik untuk menjawab kertas 1 dengan betul, ya. Okey, baik. Kita tengok lagi. Ini ialah soalan lagi, ya. Rajah 12 menunjukkan garis lurus PQ dilukis pada suatu satah kartes. Ini satu garis lurus yang dilukis. Okey. Diberi bahawa jarak PQ ialah 10. Cari kecerunan PQ. Jadi apa maklumat yang kita ada?
maklumat yang kita ada di sini ialah pintasan Y ataupun Y-intercept dia ialah negatif 8. Ya, jarak PQ ialah 10. Jadi jarak daripada garis paksi X ke Q ni, nilai ni samalah dengan jarak negatif 8 ni, tapi jarak tidak ada negatif. Maka pelajar kena faham, bila dia 10, yang ini jadi 8, maka kita menggunakan konsep teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras iaitu 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dapatlah 6. Ya. Maka kita tengok. Okey, yang ini pengetahuan sedia ada yang pelajar belajar dulu tingkatan 2. Lepas itu menggunakan konsep pintasan Y per pintasan X. Okey, mana dia pintasan Y? Pintasan Y ialah tadi cikgu bagi tahu dah, negatif 8. Jadi formula dia ataupun rumusnya ialah negatif. Negatif memang ada sini, negatif 8 nilai dia di sini, dan di sini kita ingat ya, bila dia berada di sebelah kiri, maka P ini jarak dia 6. Jadi 0 tolak 6 jadi negatif 6. Negatif 6. Jadi negatif 8 per negatif 6. Ya, permudahkan, maka dia akan jadi negatif 4/3. Jadi mana jawapannya? Negatif 4/3. Pelajar kena lihat betul-betul, kerana dia soalan ni memang nampak macam sama je. Ya, okey. Kalau nak kalut-kalut sekali lagi, silap. Ya, okey, baik. Jadi mana jawapan dia? Jadi kita pilih jawapan dia C. Jadi pelajar jawablah, tandakan di bahagian OMR C, ya, tanda dengan elok kemas, ya, gunakan pensel 2B. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok soalan ini. Ini yang cikgu bagi semua soalan SPM yang dah pernah keluar, ya. Persamaan bagi suatu garis lurus ialah 2Y tolak 3X sama dengan 6. Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus itu. Macam tadi, ingat ya, pelajar kena banyak latihan. Bila banyak latihan, maka kita jadi cekap. Ya, bila cekap kita pun bawa pun laju. Macam kita bawa kereta. Bila cekap kita bawa dengan laju dan cermat. Laju juga tapi cermat. Okey, baik. Tengok. 2Y tolak 3X sama dengan 6. Okey, 2Y tolak 3X sama dengan 6. Okey, kita nak tinggal Y saja di sini. Okey, sekarang kita pindahkan ni negatif 3X. Jadi 3X tambah 6. Okey. Y sama dengan, bahagi setiap satu ni dengan 2. 3/2X tambah dengan 6/2. Ya, cikgu suka bahagi setiap satu macam ni. Kerana ada pelajar yang kadang-kadang dia bagi bahagian ni sahaja. Di belakang dia tak bahagi. Ya, okey, baik. Jadi Y sama dengan 3/2X tambah 3. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi Y equal to MX plus C, kan? Jadi sini ialah M. M ialah kecerunan. Jadi cuba cari mana dia kecerunan. Ada 2 yang positif. Jangan pilih A dengan B. Kerana dia ada negatif. Jadi tolak siap-siap yang ni, jangan pilih. Barang siapa yang memilih jawapan yang ini, dia telah tersesat jauh. Ya, okey, baik. Kita tengok lagi. 3 ialah pintasan Y ataupun Y-intercept. Jadi kita pilihlah yang ini. Jadi maka jawapannya ialah di tanda dekat jawapan dan pindah ke borang OMR. Okey, baik. Cikgu nak pesan sikit di sini. Katakanlah tadi pelajar tidak bahagi dengan 2 bahagi 6 ni. 6 ni tak bahagi dengan 2. Ada juga jawapan. Ya, maka kita kena ingat, soalan objektif kita kena pilih jawapan yang tepat. Ya, yang tepat. Dia ada banyak jawapan. Ya, kita rasa macam jawapan lah, sebab bila kita buat salah kita rasa itulah jawapannya. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Cari kecerunan garis lurus PQ. Ya, kita nak cari kecerunan garis lurus PQ. Find the gradient of the straight line PQ. Kita nak cari kecerunan. Diberi 2 koordinat, koordinat P dan koordinat Q. Jadi apabila diberi 2 koordinat, gunalah rumus
ataupun formula Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. Okey ya. Jadi kita guna formula yang rumus yang biasa iaitu 5. Jadi kamu kena pasti betul-betul ya kamu ambil ni yang betul. 5 kalau kamu ambil di P 5 tolak negatif 3. Ya. Jangan lintang pukang tak boleh. 5 tolak negatif 3. Okey, jadi kita ambil yang P, sekarang kita ambil yang X pun P juga. Negatif 4 tolak negatif 2. Maka jadilah 8 per negatif 2, jadi negatif 4. Itulah jawapan yang kita cari. Jadi jangan berlengah, jawablah. Ya, jawapannya ialah A dan tanda di borang OMR anda. Boleh ya? Itu pesanan dari penaja. Baik. Okey. Kita tengok lagi. Ini juga soalan SPM ya, tahun 2017 ya. Tak silap. Okey, baik. Rajah menunjukkan dua garis lurus PQ dan PT. Okey, tengok mana dia PQ, mana dia PT. PQ dia turun ke bawah. PT naik ke atas. Ya, dia naik. Ini turun. Okey, jadi PQ dan PT yang dilukis pada satah katis. P berada pada paksi Y. Dia duduk atas paksi Y ni. Ni paksi Y ya. Okey, baik. Diberi bahawa persamaan PT ialah Y sama dengan X tambah 5. PT X tambah 5. Dan koordinat titik Q ialah 4, 0. Cari kecerunan PQ. Okey, baik. Dia bagi maklumat di sini. Ini ialah maklumat tambahan. Jadi Y sama dengan X tambah 5. Y sama dengan MX tambah C. Okey, baik. Jadi 5 ialah nilai pintasan Y. Ya, Y intercept. Jadi nilai P di situ ialah 0,5 ataupun nilai di P ni di atas garis ini nilai Y dia ialah 5. Dan Q, cikgu ambil daripada soalan 40. Yang P ni tadi cikgu faham. Macam pelajar kena faham bahawa apabila ada 5 di sini maksud dia pintasan Y, maka X dia ialah 0, Y dia ialah 5. Okey, boleh ya? Okey, baik. Cikgu teruskan lagi penerangan. Okey, jadi kita gunakan konsep negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey, jadi pintasan Y kita berapa? Pintasan Y kita tadi ialah 5. Pintasan X ialah 4. Makanya dia ingat ni kecerunan dia negatif sebab dia turun. Kalau pelajar silap, makanya ada juga jawapan. Ya. Jadi kita ingat yang pertama pelajar buang dulu jawapan yang salah. Okey, kita tahu kecerunan garis lurus PQ ini ialah dia turun. Maka dia negatif. Maka C dengan D jangan pilih. Okey, barulah kita mula mengira. Jadi negatif 5/4, maka jawapan dia ialah A. Ya, jawapan dia ialah A. Boleh ya? Itu untuk soalan kertas 1 yang membawa 1 markah setiap satu soalan. Ya. Okey, baik. Bagi pelajar-pelajar yang akan mendapat A+, kena menguasai tajuk kertas 1. Ya. Okey, baik. Cikgu teruskan lagi. Okey, ini garis lurus ya untuk kertas 2. Ya, kertas 2 bahagian A, ya dia 5 markah. Jadi dalam bahagian A ini soalan kertas 2, para pelajar kena tahu mencari kecerunan dua kaedah ni ya, menggunakan konsep pintasan, menggunakan formula Y2 tolak Y1, kena tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, dan kena faham bila berlakunya pintasan Y maka nilai X dia ialah 0, bila berlaku pintasan X maka Y dia ialah 0 ya, atau sifar ya. Baik, X dia sifar. Okey, baik. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk soalannya. Ya, kita tengok bentuk soalan. Okey. Dalam rajah 5 garis lurus PQ. Okey, garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus SR.
Ya, SR. Titik P terletak pada paksi Y. Ya, titik P terletak pada paksi Y. Titik Q dan titik R terletak pada paksi X. Okey, ingat ya. Apa clue dia nak bagi tahu ini? Jadi titik Q dan titik R berada pada paksi X. Maka kita tahu nilai di sini ialah Y dia nilai dia kosong. Sini pun Y dia nilai dia kosong. Okey, baik. Apa soalan dia? Cari persamaan garis lurus SR. Pintasan X bagi garis lurus SR. Okey, kita nak cari berkenaan dengan garis lurus yang ini. Ya, garis lurus SR. Okey, boleh kita mulakan operasi? Okey, baik. Okey. Okey, nampak tu kecerunan dia adalah sama. Jadi kecerunan SR adalah sama dengan kecerunan M ataupun garisan PQ. Jadi kecerunan SR sama dengan kecerunan PQ. Okey, itu perkara pertama yang pelajar kena bagi perhatian, iaitu kecerunan dia adalah sama. Okey, jadi kita pun carilah. Bila dia bagi pintasan, lagi senang kira, iaitu kita buat negatif pintasan Y, negatif 5 per dengan negatif 2. Jadi jawapan dia ialah positif 5 per 2. Okey, baik. Okey, dapat ya kecerunan. Okey, cikgu teruskan sikit lagi. Jadi setelah itu, sebab kita nak cari persamaan, maka gunalah straight line equation ni, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kita nak cari garis lurus SR. Jadi ada satu koordinat diberi di sini, 6, 7. Di R ni kita tak tahu berapakah koordinat X dia. Jadi kita tak boleh guna yang ini. Maka kita gunalah yang S punya koordinat. Maka gantikan di tempat Y. Okey, Y tu nilai dia berapa? Okey, ganti M dulu. Okey, 5 per 2. 5 per 2 yang tadi. Okey. Kita ambil titik tu, ganti X. Maka nilai X dia ialah? Okey, X dia ialah 6. Pelajar ganti dengan 6. Y dia pula ganti dengan 7 di situ. Jadi jadilah persamaan ni. Kenapa kita buat begini? Apa nilai yang tidak ada? Okey, nilai yang tidak ada ialah bagi C. Ya, C. Jadi kita nak cari nilai C. 2 kali 6 ni kan, 2 kali 6 3. 5 kali 3 15. 7 tolak 15. Maka dapatlah negatif 8. Jadi sebab itulah C menjadi negatif 8. Nah, boleh ya takat tu? Okey, maka sekarang kita nak tulis persamaan garis lurus SR, iaitu negatif 5 per 2 X tolak 8. Ya, C ni bergantunglah. Katakanlah dia positif, tulis sini tanda tambah 8. Disebabkan dia negatif, maka kita tulis tolak 8. Okey, baik. Mana markah yang kita dapat? Satu markah untuk kecerunan, ya. Satu markah apabila kita menggantikan dalam persamaan ni. Ya, ganti je, bukannya nak kira lagi, ganti dahulu. Maka kita akan dapat lagi satu markah di sini. Ya. Jadi 3 markah untuk persamaan garis lurus SR. Baik. Okey, seterusnya kita nak cari pintasan X bagi garis lurus SR. Pintasan X di mana? Di R ni. Ya, dia pintas di sini. Sebab garis lurus SR. Jadi kita ambil di sinilah. Makanya kita pun tulis persamaan yang kita dapat tadi. Katakanlah pelajar dapat persamaan yang lain, tak apa. Ya, kalau dapat yang lain pun tak apa, guna juga. Tak apa, don't worry, be happy. Sebab yang lain pun boleh guna juga. Okey. Jadi sekarang apa kita nak buat? Kita tahu tadi cikgu dah bagi tahu berkali-kali dah bahawa apabila pintasan X intersect, maka nilai Y dia ialah kosong.
Ya, Y dia ialah kosong. Makanya di tempat Y gantilah dengan kosong ataupun sifar. Ya, sifar. Okey, baik. Jadinya kita pun kira ya 5/2 X tolak 8, 8 bawa sini jadi 8. Jadi 5/2 X makanya macam mana dapat 16/5 iaitu 8 kali 2/5. 8 darab 2/5, 8 kali 2 16. 5 tak darab dengan mana lah. Jadi 16/5. Itu ialah pintasan X. Tulislah pintasan X sama dengan 16/5. Jadilah pelajar yang kemas. Ya. Bila tulis dengan kemas. Baik. Okey, jadi markah di mana pelajar dapat? Di sini apabila kita menggantikan dalam persamaan yang didapati daripada soalan A. Katakanlah soalan tadi itu, persamaan tadi itu tidak betul. Kita tak tahu pun betul ke salah kan? Tapi katalah salah. Ya, maka dapat juga satu markah. Ya, jadi persamaan seterusnya pintasan X dapat satu markah lagi. Jadi semua jadi 5 markah. Okey, baik ya. Jadi kita teruskan lagi. Ini ialah soalan dia ya. Rajah menunjukkan trapezium PQRS yang dilukis pada suatu satah kartesan. SR adalah selari dengan PQ. Ingat ya, trapezium mesti ada 2 garis yang selari. Kena faham apa itu trapezium. Trapezium dia mesti ada 2 garis yang selari. Jadi tak payah bagi tahu pun kita kena faham. Tapi dia bagi tahu lagi baguslah. SR adalah selari dengan PQ. SR selari dengan PQ. Okey. Ingat tu. Makanya cari persamaan garis lurus SR dan pintasan Y bagi garis lurus SR. Ya, pintasan Y bagi garis lurus SR 5 markah. Okey, baik. Macam mana kita nak kira persamaan garis lurus? Okey, tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Okey, lepas tu apa yang kita cari? Selari, maka kecurunan SR adalah sama dengan kecurunan PQ. Ya, sama dengan kecurunan PQ. Makanya negatif 1/2. Okey, macam mana dapat negatif 1/2? Iaitu 5 tolak 1, 4 kan? 3 tolak 11. Jadi 4 negatif 8. Maka dapatlah negatif 1/2. Okey, baik. Jadi kita tulis lagi yang tadi. Y sama dengan MX tambah C. Ingat, kita nak ambil titik yang mana dia suruh cari. Garis lurus yang mana? SR. Yang ni tak ada kaitan dah. Yang ni untuk cari kecerunan sahaja tadi. Maka kita guna SR. Jadi kita ambil koordinat Y. Ya, kecerunan dulu. Kita letak kecerunan dia dulu. Negatif 1/2 X. X dia berapa nilai? Okey. X dia ialah 8. Y dia pula berapa? Y-nya ialah 9. Makanya lakukan pengiraan di sini. 2 darab 1, 2 darab 4. 1 kali 4, 4. Jadi, negatif 4. Bawa sini, 9 tambah 4. Jadi, 13. Boleh ya? Okey. Makanya, bagaimana kita nak tulis persamaan garis lurus SR? Begitu caranya. Okey. Negatif 1/2 X tambah 13. Negatif 1/2 X kecerunan letak di sini dan nilai C letak di sini. Tadi cikgu bagi tahu kan, kalau dia positif maka letakkan tanda tambah 13. Okey. Boleh faham? Tak boleh tak apa, tengok ulang-ulang sampai kamu jemu. Ya. Dah boleh barulah tengok yang video yang lain pula. Okey, baik ya. Okey, kita tengok markah untuk kecerunan.
markah untuk menggantikan nilai X dan nilai Y, dan seterusnya. Apabila kita berjaya menulis persamaan garis lurus SR, maka dapatlah lagi satu markah. Okey. Baik. Dah pandai, dah boleh. Cikgu ubah lagi muka surat yang lain pula. Okey, baik. Okey, tadi pintasan Y bagi garis SR. Bila kita dah dapat persamaan, kita gunakan persamaan yang kita dapat tadi untuk mencari pintasan Y bagi garis SR. Okey, ni persamaan tadilah. Ya, Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 13. Okey, jadi kita pun tulislah pintasan Y, X dia sama dengan 0. Ni negatif ni bersambung. Ya. Okey, baik. Jadi, kita masukkan nilai dia 0. Ya. Kenapa letak 0 di sini, wahai umat manusia? Kerana tadi kita kata pintasan Y intercept X equal to 0. X sama dengan sifar. Maka letaklah nilai di X ni, nilai dia sifar ataupun 0. Jadi 1/2 kali 0, apa-apa benda pun dikali dengan 0, makanya jadilah 0. Jadi Y 0 tambah 13. Dapatlah 13. Jadi, pelajar tulis dengan comelnya. Okey. Pintasan Y sama dengan 13. Kita akan nampak bila kita bila kita tandakan kertas pelajar kita yang menjawab dengan kemas macam ni. Rasa seronok, bahagia, ya. Okey, baik. Jadi 1/2 ni, bila kita menggantikan 0 di sini, kamu dapat satu markah. Y dapat 13 ataupun pintasan Y dapat 13, dapat lagi satu markah. Okey, baik ya. Okey, boleh anda ikuti apa yang cikgu ajar hari ini? Carilah pen, pensel, kertas, tulis bagi banyak. Ya, bagi dapat A+. Okey, cikgu teruskan lagi dengan soalan yang agak-agak luar biasa sikitlah ya. Bukan rutin. Baik. Okey, pelajar kena baca dengan teliti. Rajah 8 menunjukkan logo yang dilukis pada suatu satah kartis yang terdiri daripada sebuah segi empat tepat. Sebuah segi empat tepat. OPQR. Ni. OPQR. Okey, yang ni. Dan sebuah trapezium PVUT. PVUT. Ingat tadi cikgu pesan, trapezium mestilah ada garis selari. Okey, baik. Panjang segi empat tepat ialah 12. Yang mana panjang? Yang kot ni lah panjang. Dan lebar segi empat tepat itu ialah 3. Ini lebar. Ya, ini lebar, ini panjang. Titik V, U dan Q berada tegak di atas titik R. Berada tegak di atas titik ini. Maksud dia sudut dia 90 darjah dia. Kalau kita buat garis lurus, lurus saja di sini. Ya? Okey, baik. Dan berserenjang lah maksud dia. Sudut 90 darjah. Titik tegak. Tinggi tegak titik V ialah 9. Okey, tinggi daripada V, R ke V ni tinggi dia 9. Dari paksi X. Dan panjang PT ialah 4. PT ni panjang ni ialah 4. Cari persamaan garis lurus TU, cari tinggi tegak dalam sentimeter titik U dari paksi X. Apabila diberi maklumat tambahan di dalam soalan, para pelajar yang dikasihi sekalian, pelajar label-labelkanlah di atas garisan, di atas gambar rajah tu, supaya senang untuk kita menjawab. Ya. Okey, baik. Itu cikgu dah label dah. Jadi kena faham dia tinggi tegak dia 9, dia kata tinggi panjang ni ialah 4, panjang ni ialah 12, tinggi ni ialah 3. Jadi kena faham lah. Apabila kita belajar koordinat di tingkatan 2 dahulu, ya. Okey, baik. TU selari dengan VP. TU selari dengan VP. Okey, inilah PV ni.
M sama lah. Maksud dia kecerunan dia sama. Jadi kita pun ambil lah nilai ni. Ya, kita ambil 9 tolak dengan 3. 12 tolak dengan 0. Maka 9 tolak 3. Ya, 9 tolak 3 dapat berapa? Jen, 6. Ya. 12 tolak 0, 12. Maka 6 per 12, sebab itulah jadinya 1/2. Cikgu kena terang juga, sekali lagi ada orang pening. Okey, baik. Okey, persamaan biasa kita, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadinya, M dia tadi kita kira 1/2. Jadi, kita nak cari titik T. Ya. 4, 3. Maka kita mengganti dalam tu. 3 sama dengan 1/2 kali dengan nilai sini koordinat X dan sini koordinat Y, dan di sini nilai C kita nak cari. Dia tak ada nilai. Ya. Makanya kita akan dapat 3 tolak 2 ialah 1. Jadi persamaan garis lurus TU, okey, TU, makanya TU dapatlah 1/2 X tambah 1. Okey, boleh ya? 1/2 X tambah 1. Itu persamaan. Maka, okey, Y, persamaan TU tadi kita dapat, Y sama dengan 1/2 X tambah 1. Ataupun kita boleh je tulis X/2. Tapi tak payah, kita tulis 1/2 X tambah 1. Jadi, kita tengok titik U tadi, dia dah bagi nilai X 12. Nilai Y tak ada. Maka kita nak cari nilai Y. Nilai Y tak ada. Jadi kita gantikan dalam persamaan itu. Persamaan garis lurus 1/2 X tambah 1/2 X tambah 1. Makanya 2 kali 1, 2 kali 6 lah. Jadi 6 tambah 1, maka Y dapatlah nilai dia 7. Okey, boleh faham? Okey, tak apa, tak faham ulang lagi. Ya, supaya anda faham. Okey, 1 markah tadi bila kita mengisi di sini ya, di sini di bawah ni ya. Okey, ni tadi kita dapat kecerunan ni, kita kena faham. Okey. Okey, jadi semua dapat 5 markah. Banyaknya markah anda. Ya, kecerunan 1 markah ni untuk kecerunan tadi. Ya. Okey, baik. Okey, dah boleh soalan ni. Kita teruskan dengan soalan yang lain pula ya. Kena bersemangat. Belajar matematik kena bersemangat. Okey, baik. Teruskan lagi. Rajah 8 menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada suatu satah katis yang mewakili kedudukan rumah Ridwan, klinik, sekolah dan kedai. Ini soalan kebat jugalah ya. Kena memerlukan anda membuat sedikit analisis sebelum menjawab soalan. Okey, baik. Ini gambar rajahnya. Kedai duduk di sini, klinik berada di sini, rumah Ridwan di sini dan sini ialah sekolah. Okey, baik. Ini soalan SPM sebenar juga ya. Jadi kita tengok itu rumah Ridwan. Rumah Ridwan ni berlaku pintasan X di situ. Okey. Okey, baik. Yang ini persamaan garis lurus ya di antara rumah Ridwan ke kedai. Okey, jadi kita tengok apa jadi dekat dia. 2Y sama dengan 3X tambah 15, itu persamaan dia. Okey, baik. Pintasan X, Y sama dengan 0. Jadi apa dia suruh tadi cari? Dia suruh cari pintasan X kan? Pintasan X kita nak cari ni. Kena cari tang ni dulu. Barulah kita dapat cari jarak mereka dua ni. Okey, sekarang kita nak cari pintasan X dia, Y sama dengan 0. Gantilah di tempat Y tu 0. Okey, 3X tambah 15. Jadi 3X sama dengan negatif 15. Jadi X ialah negatif 5. Macam mana jadi negatif 15? 0 tolak 15. Jadi X dapat negatif 5. Jadi rumah Ridwan tu dari sini ni, negatif 5 ni, koordinat ni negatif 5, 0. Jadi jarak dia ialah 5. Rumah Ridwan ke Pak Si Y ni jarak dia ialah 5. Okey, baik.
Jadi soalan dia ialah berapa jarak di antara rumah Ridwan dengan sekolah, kan? Maka jarak dia ialah 8 km. Macam mana jadi 8? 5 tambah 3. Ya, 5 tambah 3. Jarak tidak ada negatif, jarak positif. Sebab itulah jangan bagi ada negatif pula, ya. Okey, baik, kita teruskan lagi. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, persamaan dia 3/2. Tadi kenapa 3/2? Okey, kita ambil yang ni lah, 3 per dengan 2 ni. Ya, kita Y 3/2 sini tambah dengan C. Kenapa 3/2? Kerana kecurunan dia sama, kan? Kecurunan rumah Ridwan ke kedai dengan kecurunan dari sekolah ke klinik adalah sama kerana mereka ialah selari, segi 4 selari, ya. Kedai, klinik dengan rumah Ridwan ke sekolah juga adalah selari. Okey, baik. Jadi menggunakan kalkulator 3/2 kali 3, maka C dapat 4.5 atau 4 1/2 ataupun 9/2. Baik, semuanya diterima. Okey, seterusnya Y sama dengan 3/2X tambah 4.5. Ya. Okey, jadi 1 markah untuk 8 km, 1 markah untuk kecerunan, 1 markah untuk mengisi dalam persamaan garis lurus, dan 1 markah lagi apabila pelajar dapat memberi persamaan garis lurus tersebut. Okey, boleh, ya? Okey. Ini soalan lain lagi, ya. Sebab dah pandai dah, maka cikgu teruskan lagi. Rajah di bawah menunjukkan khemah pengakap yang dipasang sewaktu perkemahan unit beruniform sekolah. Panjang QR ialah 100 unit. Okey. QR ialah 100 unit. Yang ini PQ ialah 60 unit. Khemah. Selalu kita pasang khemah, adakah tali dia ni tak sama? Kita anggaplah tali dia adalah sama. Ya, tali dia adalah samalah. Jadi dia segitiga kaki sama. Ya, segitiga kaki sama. Baik. Jadi para pelajar, apabila mendapat soalan macam ni, tolonglah uruskan, cik. Uruskan. Tolong manage kamu punya ni pengetahuan yang kita dapati daripada soalan. Okay, cari koordinat T dan R. Yang ini 100 unit. Yang ini 60 unit. Bahagi 2, 30, 30. Okey. Makanya apakah koordinat T? Macam mana nak baca koordinat T? Ya? Ni berapa nilai dia ni? Jadi koordinat T, ingat ya, teorem Pythagoras. Okey. 30, 50. Sini ialah 40. 3, 4, 5. Ingat ya, kena ingat ni. Ya, teorem Pythagoras 3, 4, 5. 3 beradik. Okey, baik. Jadi situ 40, maka koordinat dia ialah 30, 40. 40 tinggi dia dan 30 ialah jarak dia daripada sini ke situ, ya, sini ke situ. Okey, baik. Dan koordinat titik R. S pun kita boleh tulis 130, 40. Sebab kita tahu yang ini ialah segi 4 selari, maka panjang dia adalah sama dengan panjang ini. Jadi 30 tambah lagi 100 jadi 130. Dan kita dapat koordinat R 160. Kenapa 160? Kenapa 160? Kerana 100 tambah 30 tambah 30 jadi 160 kosong. Okey, baik, ya. Jadi Y sama dengan MX tambah C, gantikan saja. Ya, gantikan saja kecurunan TQ. Mana TQ? Yang ini. Gantikan menggunakan negatif 4/3, 30 tambah C. Macam mana dapat negatif 4/3? Kecerunan. Kecerunan ni ialah jarak menegak bahagi dengan jarak jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Ya. Okey, baik. Maka dapatlah nilai C ialah 80.
Okey, C 80. Jadi gantikan dalam persamaan Y sama dengan negatif 4/3X tambah 80. Okey ya. Baik. Okey, setiap satu tu satu markah ya. Tu banyak markah 2, 4, 5 markah. Dia untuk soalan ni kebiasaannya 5 markah. Baik ya. Boleh? Okey, baik. Lagi satu soalan. Okey. Yang ini kita bagi bumbung gazebo. Okey, cikgu tunjuk sajalah. Jadi dia beri semua panjang. Okey, bumbung gazebo ini. Okey, dia itu ialah yang selari. Ya. Okey, baik. Okey, macam biasa. Kita kena guna teorem Pythagoras, ya. Kamu kena mahirlah. Kalau siapa pelajar yang tidak pandai teorem Pythagoras, boleh tengok buku teks tingkatan 2, ulang kaji balik, ya. Sebab bila tak tahu teorem Pythagoras ni jadi susahlah tajuk ni. Ya. Okey, baik. Jadi macam biasa kita tahu kecerunan bagi garis selari ialah sama, kita kira. Okey, baik. Okey, laju ya cikgu. Tak apa. Pelajar boleh ulang tengok banyak-banyak kali. Y sama dengan mx tambah c, gantikan nilai m di situ, gantikan nilai x 150, gantikan nilai y kosong, maka dapatlah nilai c 360. Okey, baik. Jadi y sama dengan negatif 12/5x tambah 360. Okey. Baik, seterusnya markah. Okey, baik. Yang ini yang kita telah belajar tadi ya. Pelajar kena faham dalam tajuk garis lurus atau straight line ini mesti tahu mencari kecerunan garis lurus, mesti tahu mencari kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat kartes, mesti tahu persamaan garis lurus dan apa sifat-sifat garis selari serta pintasan X dan pintasan Y. Jadi ini cikgu bagi sedikit motivasi ya. Mathematics may not teach us how to add love or minus hate, but it gave us every reason to hope that every problem has a solution. Ya, matematik ni tidak mengajar kita, mungkin tidak mengajar kita bagaimana untuk menambah kasih sayang atau menolak kebencian. Tetapi dia memberi pelbagai alasan bahawa setiap masalah ada penyelesaian. Ya. Okey. Jadi semoga anda berjaya dalam SPM 2020. Jadi itu sajalah daripada cikgu. Jadi stay at home, duduk di rumah, ya. Terima kasih frontliner. Jaga diri di musim PKP. Teruskan belajar. Semoga anda berjaya. Jadi cikgu undur diri dahulu. Cikgu Mazira binti Muhammad mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.